Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Berita kematian seorang lelaki cacat penglihatan telah menggemparkan negara apabila isteri mangsa melaporkan bahawa suaminya itu telah dibunuh oleh penjenayah yang telah menyamunnya ketika berada di hadapan rumah mereka di Kampung Baru Sungai Chua, Kajang. Seutas rantai leher dilaporkan telah dilarikan oleh penjenayah tersebut. Mangsa R. Deva Raju berusia 59 tahun mengusahakan perniagaan lori dan besi buruk mengalami cacat penglihatan sejak 20 tahun sebelumnya. Ekoran mempunyai penyakit genetik keluarga. Mangsa juga dikatakan mempunyai 2 orang isteri dan 6 orang anak berusia dalam lingkungan belasan tahun dan 20-an. Namun apabila pihak polis menyiasat tragedi itu, rupanya ianya hanyalah helah isteri pertama mangsa untuk menutupi perbuatan kejamnya. Di sebalik kematian mangsa yang menyayat hati telah mendedahkan komplot keji isterinya itu, dan yang mengejutkan, dia tidak melakukannya sendirian. Lalu apa sebenarnya yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. Pada 1 Oktober 2020, isteri mangsa GS Angela Devi berusia 45 tahun iaitu suspek dalam kes ini telah membuat laporan kepada pihak polis yang menyatakan bahawa suaminya telah disamun individu tidak dikenali di hadapan rumah mereka. Mangsa dikatakan telah didatangi seorang lelaki di perkarangan rumah sebelum bertindak memukul kepalanya menggunakan tukul besi selain melarikan rantai yang dipakai. Menurut suspek, dia berada di dalam rumah dan sedar kejadian yang berlaku apabila mendengar suaminya menjerit, dan dia terus bergegas keluar dari rumah untuk melihat apa yang telah berlaku. Ketika itu, mangsa sudah terbaring dalam keadaan kepala berlumuran darah dan dia telah menelefon talian kecemasan bagi mendapatkan bantuan perubatan dan melaporkan kejadian yang berlaku. Apabila paramedik tiba di tempat kejadian, mangsa yang parah telah dibawa ke Hospital Kajang untuk mendapatkan rawatan lanjut. Pada 10 Oktober 2020, mangsa yang berusia 59 tahun itu telah disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Kajang. Pihak polis yang sebelum ini menerima laporan dari isteri mangsa berkenaan mangsa telah disamun pada mulanya telah menyiasat kes ini di bawah Seksyen 329 Kanun Keseksaan. Pihak polis telah memanggil suspek untuk ditemu bual bagi mengenal pasti penjenayah yang telah melakukan perbuatan kejam ini, dan pada waktu inilah pihak polis telah mendedahkan perbuatan kejam suspek apabila wujud keraguan dalam laporan yang dibuat oleh suspek yang mendakwa mangsa disamun individu tidak dikenali di hadapan rumah mereka. Melihat keadaan suspek yang berdolak dalih ketika ditanya menimbulkan keraguan pihak polis yang berkemungkinan kejadian samun itu hanyalah helah semata-mata. Kemudian pihak polis telah memberkas GS Angela Devi yang mempunyai perniagaan kedai makan dan telah dikahwini mangsa sejak 17 tahun lalu bagi membantu siasatan. Suspek telah direman selama 7 hari untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, dan pada waktu itulah suspek mengaku telah merancang membunuh suaminya bagi mendapatkan harta, dan yang paling tidak disangka, dia tidak melakukannya bersendirian apabila suspek turut mengaku mengupah adik lelakinya untuk melakukan pembunuhan tersebut dengan menawarkan upah sebahagian daripada harta milik mangsa. Suspek dikatakan akan mendapatkan harta termasuk aliran tunai milik suami yang berjumlah lebih 2 juta ringgit termasuk 800 ribu ringgit daripada insurans ekoran kematian mangsa. Bertindak atas maklumat itu, pihak polis telah menahan suspek lelaki berusia 42 tahun di kawasan Kajang. GS Vijaya merupakan adik kepada suspek perempuan tersebut, bekerja sebagai pembantu kedai makan. Suspek perempuan itu turut membawa polis ke sebuah kedai besi buruk milik suaminya yang membawa kepada penemuan senjata yang digunakan ketika kejadian. Tukul besi serta rantai leher mangsa telah ditanam di kedai besi buruk itu. Menurut pihak polis, kedua-dua suspek itu masih dalam tahanan reman dan akan dituduh di mahkamah. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh.
Jadi, apa sebenarnya yang telah terjadi kepada mangsa pada hari itu? Hasil siasatan pihak polis bersama suspek telah mendedahkan kejadian sebenar yang telah dilalui oleh mangsa yang malang itu. Pada hari kejadian, kira-kira pukul 12.30 tengah hari, suspek perempuan telah mengupah adik lelakinya untuk datang ke rumah mereka di Jalan Jati, Kampung Sungai Chua dengan tujuan membunuh suaminya yang cacat penglihatan merupakan seorang ahli perniagaan. Dipercayai sebelum itu mereka telah merancang untuk melakukan perkara tersebut dan bagaimana ianya akan dilakukan supaya dapat mengaburi kejadian yang sebenar. Mangsa telah dibunuh di dalam rumah sebelum panggilan kecemasan dibuat oleh suspek. Pada 22 Oktober 2020, suspek perempuan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kajang dengan adik lelakinya bagi menghadapi tuduhan bersama membunuh suaminya yang buta demi harta. Kedua beradik terbabit berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati. Mengikut pertuduhan, GS Angela Dewi 45 tahun bersama GS Wijaya 42 tahun dengan sengaja membunuh R. Deva Raju di sebuah rumah di Lorong Jati 1, Rumah PKNS, Blok A, Kampung Baru Sungai Chua, Kajang antara 12 tengah hari sehingga 1 tengah hari pada 1 Oktober 2020. Bagaimanapun, kedua-dua tertuduh hanya mengangguk faham sebaik pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Magistret Muhammad Nur Firdaus Rosli dan tiada pengakuan direkodkan. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Hairul Ikram Hairuddin mengendalikan kes dan tidak menawarkan jaminan kepada kedua-dua tertuduh yang tidak diwakili peguam. Mahkamah kemudian menetapkan tarikh sebutan semula kes. Ketika ini, kes masih lagi dalam perbicaraan. Sungguh tragik apa yang berlaku kepada mangsa tidak ubah seperti di dalam filem Tamil. Isteri mangsa tergamak bersekongkol dengan adiknya untuk membunuh suaminya yang dikahwini sejak 17 tahun lalu bagi mendapatkan harta. Malah sanggup mereka cerita kononnya suami yang buta disamun ketika berada di hadapan rumah. Apakah hidup bersama selama 17 tahun bersama mangsa tidak memberikan apa-apa makna yang baik kepada suspek? Inilah yang terjadi jika rasa sayang itu yang sepatutnya kepada sesama manusia dicurahkan lebih kepada harta. Takziah kepada keluarga mangsa. Semoga kes ini menjadi iktibar kepada kita semua. Tidak semua yang kita harapkan akan menjadi kenyataan. Sekian.